Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 15 hari bulan Mac 2022 bersamaan dengan 12 Syaban 1443, kita dapat teruskan bicara kita dalam kitab Rahmat Allah yang tidak terhenti. Perbincangan kita masih lagi dalam bab yang kedua, nikmat yang tidak disyukuri. Maknanya tajuk tu agak berat, nikmat tak syukur. Tapi kita tak mahu menjadi manusia yang tidak bersyukur. Kita nak jadi orang bersyukur. Tapi kena, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena sedar bahawa Allah SWT dah tegaskan dalam surah Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Maka mudah-mudahan dengan kita belajar, dengan kita ulang kaji tentang masalah syukur ini, mudah-mudahan kita dapat menjadi manusia yang syukur, bukan manusia yang kufur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla yang besar. Di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita para jemaah sekalian, nikmatul aulad waz zurriyah. Nikmat Allah Taala beri kepada kita zuriat, anak-anak, cucu cicit, keturunan. Kita kena ingat keturunan kita ini mari daripada anak laki-laki kita. Sebagaimana kata di ahli syair, banuna hum banu abnaina. Anak kita ni mari daripada anak laki-laki. Sebab daripada anak laki-laki dia gibeng kepada kita. Contohnya kita boleh cicit. Muhammad bin siapa ke nama kita? Wa banatuna, anak perempuan kita, anak-anak dia cucu orang lain dari sudut keturunan. Dari sudut keturunan bin, nasab tu mari daripada kita juga. Itu dari sudut kaedah. Maka di antara anugerah yang Allah beri kepada kita para jemaah sekalian, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah anak, keturunan, cucu cici. Itu nikmat daripada Allah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam suratul Nahli ayat 72, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah wa razaqakum minat thayyibat. Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri. Maknanya kita manusia kahwin dengan manusia. Kalau ada orang kata dia kahwin dengan jin, kau kahwin dengan bunian, kau kahwin dengan apa ke, kita kata awak mari bukti tunjuk. Betul ke tak betul? Nah, macam-macam ada orang berdakwa dia kahwin dengan jin, kahwin dengan begitu dengan ni. Tapi manusia ni manusia. Tak kira lah manusia tu bangsa apa. Arab, Melayu, orang putih, negro, jadi belaka. Manusia ni kalau dia tak nak, ya tak comel. Kalau dia nak, comel lalu. Berapa ramai anak-anak orang Melayu kahwin dengan orang Afrika. Dia jumpa di universiti dia ingat tempat dia mengaji. Buat balik Afrika kapu. Terkejut habis orang kapu tengok. Apa tak ada orang lain kapu dia ni. Dah jodoh dia nak kata apa? Jangan duduk marah. Maka dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan Allah memberikanmu rezeki dari yang baik-baik. Dalam ayat ini suratul Nahli, kita tadabbur ayat ini, Allah Ta'ala sebut pada kita keturunan dan rezeki. Biasanya kita duk kait di antara, kenapa anak tak ramai? Kita ni tak ada kerja, kalau anak ramai kan payah.
Tapi dari sudut kenyataan alam nyata realiti, orang miskin anak ramai, orang kaya anak tak ramai. Tak syarat juga, ada juga orang kaya anak ramai pun. Tapi kadang-kadang begitulah Allah SWT dia tukar. Orang ni banyak harta, anak tak ramai. Orang ni harta tak banyak, anak pula ramai. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita duk mikir dengan otak kita, patut Tuhan beri orang kaya anak ramai sebab dia puluh banyak. Dia kalau setakat nak hantar anak sekolah, nak beli pampers, tak ada masalah. Tapi hak miskin ni pula ramai anak. Itu ketetapan Allah Azza wa Jalla yang kita hanya boleh berfikir. Sebab itu di akhir ayat Allah Ta'ala sebut, wa razaqakum minat tayyibat. Allah Ta'ala rezekikan kepada kamu daripada yang baik-baik. Mu jangan duk fikir panjang. Rezeki Tuhan bagi. Anak rezeki yang kita makan pun rezeki. Jadi kalau kita tak anggap anak sebagai rezeki, itu yang jadi stres tu. Mari pula budak ni. Beranak pula dah. Masalahnya beranak pula. Apa yang dia buatnya? Nak tak usia anak jangan buat. Nak masalah tapi itu. Jadi kita benih bila mari anak dia tak bersedia, dia tak anggap anak sebagai rezeki. Ini jadi masalah. Kita sudah sedia maklum bahawa anak yang lahir di atas muka bumi ini merupakan kurniaan dari Allah sebagai penyejuk pandangan mata, kebanggaan kita sebagai orang tuanya, dan sekaligus sebagai perhiasan dunia. Ingat, anak kita ni jadi perhiasan. Suka ada anak ni. Lebih-lebih lagi bila kita sudah tua, mari cucu pula. Allahu Akbar, suka. Kadang-kadang kita tak nampak sangat orang tua tu baik dengan budak, tapi bila mari cucu dia, tak apa selalu. Serta belahan jiwa yang berjalan di muka bumi ini, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam suratul Kahfi ayat 46, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihati khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun 'amala. Harta benda dan anak pinak itu ialah perhiasan dunia. Jadi kalau kita kata anak ni suka kita, ada anak kita rasa gembira, rasa bahagia. Dan amal soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik di sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan. Jadi Allah kata anak itu salah satu daripada sumber untuk kita nak dapat kebaikan. Nanti kita akan baca dalam hadis, salah satu daripada kebaikan yang kita boleh tinggal atas dunia ni, walad salih yad'ulah, anak yang akan mendoakan kita. Maka Allah sebut dalam ayat ini, wal baqiyatus salihat, pahala balasan amalan yang soleh yang baik itu kekal di sisi Allah Azza wa Jalla, lebih baik dari sudut pahalanya, lebih baik dari sudut amalannya. Jadi kita kena ingatlah, al baqiyatus salihat itu panjang pula ulama tafsir hurai. Ada mengatakan la ilaha illallah, ada mengatakan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Yang pentingnya al baqiyatus salihat, iaitulah amal-amal kebajikan yang kita buat. Jadi kita ni ada dua yang kita tinggal atas dunia ni para jemaah sekalian. Sama ada kita tinggal amal yang baik, qaddamu, apa yang kita dah sediakan, dan apa yang kita tinggalkan asar, kesan-kesan kebaikan yang kita tinggal daripada perbuatan. Kita bina masjid, kita wakaf pondok, kita bantu orang susah, ataupun kita tinggal keturunan zuriat yang akan menyambung balik berdoa kepada kita, ataupun kita tinggal ilmu yang bermanfaat, itu semua termasuk dalam amal-amal soleh yang ditinggalkan. Maka inaknya ayat ini, al-malu wal banu zinatul hayatid dunia, harta dan anak-anak itu perhiasan dunia. Kalau kita ada harta, kita ada ramai keturunan, rasa suka kita duduk tu. Aku ni ramai anak cucu. Sekali buat air keluarga, satu luk siapa ni seekor lembu tak cukup, contohnya ramai gitu. Dan di antara bentuk perhiasan dunia adalah bangga dengannya, dengan ramainya anak. Mesti dah orang bangga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahawa sungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan megah-megah di antara kamu, serta berbangga-bangga dengan ramai, dengan banyaknya harta dan ramainya anak.
Jadi manusia ni ada salah guna tempat tersebut. Sepatutnya bila kita banyak harta, anak kita makin ramai, kita gembira. Nampak kita tu ceria dah. Sekurang-kurangnya setengah masjid ni keturunan kita saja mari masjid. Dia kata siapa dia? Buat mana tu? Dan ataupun setengah orang tu dia kalau zaman-zaman ustaz-ustaz kita zaman dulu, memang dia buat masjid dekat rumah dia. Buat masjid ke buat surau anak dia, daripada Tok Bila, Tok Sia, Tok Ime, anak cucu dia belaka. Gembira tak gembira kita? Gembira. Tapi bila kita ramai, yang kita bimbangnya bukan gembira ke arah tu, bangga pula, sombong pula lah. Ayat ini dalam surah Al-Hadid ayat 20. Maka Allah Taala sebut innamal hayatud dunya la'ibun, permainan. Lahwun, perkara yang lalaikan. Zinatun, perhiasan. Tafakhur, menjadi sebab orang itu nak berbangga-bangga dengan keturunan, dengan keluarga yang ramai. Nabi SAW juga telah berpesan kepada kita, tazawwajul walud al wadud fa inni mukathirum bikumul umam. Nikahilah wanita yang banyak anak, ramai anak. Habis macam mana nak tahu? Belum kahwin lagi sudah tahu macam mana? Tengok keturunan dia lah, tengok mana orang ni keturunan dia ramai anak, pergi cari hak tu. Tapi tak syarat juga. Kadang-kadang mak dia 12, anak boleh 5 je. Tak, boleh 6 je, tak mahu dah. Itu cerita lain, cerita soal tak mahu. Tapi asal keturunannya subur. Nabi kata tazawwajul wadud al-wadud al-walud. Dan yang penyayang. Jadi semua tu Allah Ta'ala beri kepada kita peluang untuk kita mencari pasangan-pasangan yang boleh meramaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi nyatakan sebab, menyatakan perkara tersebut, dan dinyatakan sebab fa inni mukatsirum bikumul umam yaumil qiyamah, dan aku bangga dengan jumlah kamu yang ramai di hadapan umat yang lain pada hari kiamat. Jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dalam riwayat An-Nasa'i. Pernah satu hari Nabi kita duduk dengan para sahabat. Nabi kata, umat aku ini 1/4 daripada ahli syurga. Sahabat-sahabat bila dengar bertakbir Allahu Akbar, 1/4 ramai, bukannya sedikit, nak banding dengan umat lain yang ramai. Nabi-nabi pun ada 300 orang lebih, tapi untuk umat Muhammad 1/4. Duduk tak lama, Nabi tukar, upgrade sikit. Tak, aku mengharapkan setengah daripada ahli syurga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertakbir bila dia dengar berita gembira yang begitu sedap. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, aku bangga dengan ramainya umat aku pada hari kiamat. Jadi kalau kita nak beri kebanggaan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena usahalah supaya jadi umat yang baik, umat yang soleh, umat yang memenuhi rumah-rumah Allah, umat yang memenuhi majlis-majlis ilmu, umat yang akan sampai, yang akan memenuhi syurga nanti dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Yang kita usaha, barulah kita telah memberi kesukaan, kegembiraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang bijak, ini bahasa kiasan dipanggil. Seorang yang bijak, jika sudah mengetahui bahawa anak merupakan perhiasan, tentu saja dia akan menjaga perhiasan tersebut dengan sebaik-baiknya. Macam kita ada kereta comel, duduk gosok ke kereta tegak, ada kuda comel, duduk gosok ke kuda tegak minyak, kata orang. Paling utama, dia akan membekalkan anak-anaknya pendidikan agama yang baik. Sebab pendidikan yang berpanjangan, pendidikan agama. Pendidikan yang jangka pendek, pendidikan hidup dunia. Atas dunia ni kita perlu semua kepada kehidupan, tapi yang berpanjangan, yang pergi terusnya membawa ke akhirat esok, iaitulah pendidikan agama. Maka kita kena seimbang. Agama dia faham, pekerjaan dia atas dunia ni tak kira lah apa profession, apa kerja pun, biar dia jelas. Yang pentingnya seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang takut pada Allah Azza wa Jalla, yang tunduk, dia panggil al-ubudiyatu lillah, orang yang tunduk, akur, patuh kepada Allah Azza wa Jalla. 2 malam lepas saya duduk bincang
kebetulan lagi Mekah jumpa satu kitab Kutayib, dia panggil Atabatul Ubudiyah. Orang panggil atabat itu macam bendul, memahami maksud menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sangat penting. Bila kita salah faham maksud al-ubudiyah, ketika itu kita ingat solat tu saja ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam bab lain, ikut aku nak buat apa? La. Seorang Muslim mengabdikan diri kepada Allah dalam semua keadaan. Solat salah satu daripada jenis ibadat. Puasa, zakat, haji, sedekah. Tapi kita kena ingat, semua kehidupan kita, muamalat kita, kira bicara kita mestilah tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Baru dia kira orang itu al-ubudiyatu lillah. Maka kita kena letak, jaga baik-baik. Dan dia akan pasakkan dalam jiwa anak-anaknya sifat takwa. Mendidik mereka sehingga mereka betul-betul menjadi penyejuk mata, memiliki keluhuran budi pekerti, akhlak dan sikap yang mulia. Jadi kita kena didik anak kita ni biar mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang comel, perangainya juruh. Sebab apa? Itulah tugasan kita apabila diamanahkan oleh Allah untuk menjaga anak-anak yang diberikan kepada kita. Sesungguhnya ini adalah perkara yang wajib dan menjadi tugas ketua keluarga untuk melindungi keluarganya dari dijilat oleh api neraka wal'iyazbillah. Firmanullah Ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu. Ayat ini Allah khitab tuju kepada kita. Kita orang beriman, kita kena jaga siapa? Jaga kita dulu. Dan keluargamu, orang di bawah tanggungjawab kita. Keluarga kita, isteri, anak-anak, cucu cicit kena jaga belakang. Dari apa? Nara, dari api neraka yang cukup dahsyat. Panjang lagi ayat ni. Tapi kita kata tanggungjawab kita atas dunia ni pun macam-macam tanggungjawab dah kita kena ada. Jaga anak kita daripada ni mari sekarang ni sibuk dengan duk vaksin anak-anak ni tak. Ayah dengan mak mikir panjang. Nak vaksin kau tidak. Tak vaksin tak pergi sekolah. Nak vaksin takut anak sakit. Jadi kita duk fikir bagaimana nak menyelamatkan anak-anak kita ni daripada penyakit. Tapi kadang-kadang kita terlupa nak menyelamatkan anak kita daripada api neraka. Itulah agenda besar. Sebab neraka tu panjang tempoh dia. Hidup atas dunia ni sekadar 60-70 tahun. Tapi atas dunia ni berapa lama kita nak duduk? Dalam kubur saja beratus tahun. Nah, tak habis-habis lagi. Tok nenek kita duduk dalam kubur berapa ratus tahun dah? Berpuluh tahun dah kita. Hak kita kenal pun. Ayah kita sendiri pun 30-40 tahun dalam kubur. Panjang tempoh dia. Wallahu alam sampai bila kita kata wallahu alam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Mengapa penting untuk kita mendidik anak supaya menjadi orang soleh? Timbul soalan. Sebab apa kita nak didik anak kita jadi orang soleh? Dan kita kena ingat tuan-tuan, kalau nak suruh anak jadi soleh, kena ayah mak kena jadi soleh dulu. Ini kadang-kadang dia suruh anak yang jadi baik. Mari atas ayah, mari atas anak ngaji pondok. Hak mengaji pondok tak nampak sangat. Hak ngata di sekolah pasti pagi-pagi tu. Cuba duduk dekat dengan pasti pagi-pagi. Anak dekat hak perempuan agak lituk, akan tutup muka, tutup dak. Baju hijau tu dengan lekonya, comel anak. Mak pula dengan Allahu Akbar. Dengan pakai baju lengan pendeknya, kain pun belah sana sini. Kita kata mak tu kena masuk pasti dulu. Hak ni, hak tak kerti aurat ni. Maknanya ibu tu tidak memahami. Jadi kita sekarang ni kita nak didik anak jadi baik, kita juga kena jadi orang baik. Kerana dalam satu hadis Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan darjat setiap orang tua dengan sebab amalan anak-anaknya yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Dia panggil dapat pahala dengan sebab. Kita ni dua kategori tuan-tuan dan puan-puan. Kita boleh pahala dengan sebab dan
Jangan lupa, kita juga boleh dosa dengan sebab. Asas keadilan Allah Azza wa Jalla, la taziru waziratun wizra ukhra. Dosa orang lain tak tanggung. Dosa dia. Dosa kita. Tapi apabila dia bersebab, maka dia berkait. Suami tak jaga isteri, tutup aurat atau tutup aurat, tidak jadi masalah, maka suami bertanggungjawab. Ayah tidak suruh anak solat, tidak cegah daripada benda mungkar, ayah juga bertanggungjawab. Ini kita ingat. Budak dah besar ustaz, dia balik, dia ikut dia nak tutup aurat. Habis kita, apa tugas kita sebagai bapa? Tugas kita beri makan saja. Tugas kita tak ada tanggungjawab amar ma'ruf nahi mungkar, tak ada tanggungjawab pendidikan lah. Itu satu jawapan yang cukup pincang. Baik. Jadi ada kalanya dengan sebab anak, ayah naik darjat. Dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah, seorang ni masuk dalam syurga. Bila masuk dalam syurga, dia boleh darjat tinggi. Pelik ni. Saya di atas dunia dulu tak banyak ibadat. Kenapa tiba-tiba naik darjat tinggi? Dia bukan tak nak tapi nak tahu sebab. Tengok dalam hadis Nabi kata, innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah. Allah SWT angkat darjat seorang hamba yang soleh dalam syurga. Fayaqul, dia bertanya, ya Rabbi, anna li hadhihi, ya Allah, dari mana saya dapat ni? Macam kita hari ni lah, contoh dah, kita naik kereta api ke, naik kapal terbang ke, kita beli tiket ekonomi, tiba-tiba boleh pergi duduk depan first class kata orang, business class kan. Mesti kita tanya pramugari, kenapa saya duduk sini? Saya tiket belakang. Mesti dia kata, pilot depan tu anak saudara awak. Contohlah ni, saya pun tak tahu pilot boleh naik orang ke tidak. Mesti ada sebab. Jadi pakcik ni bila dia tanya, anna li hadhihi, kenapa saya boleh duduk tempat yang tinggi ni? Ibadat saya tak banyak, kurang, pergi masjid tapi taklah macam orang lain. Fayaqul, Allah SWT jawab, bistighfari waladika lak, bistighfari waladika lak, dengan istighfar anakmu kepadamu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita hadis riwayat Imam Ahmad, kita ni sayang tak sayang kepada ayah kita? Saya boleh tanya soalan kedua. Ayah saya sungguh. Baik, berapa kali awak istighfar ini untuk ayah? Berapa kali? Mana boleh cakap ustaz, riak cakap. Kalau riak jangan jawab. Yang kita bimbangnya takut terlupa. Tak istighfar lagi ni, baru nak istighfar malam ni sebab baru jumpa, baru teringat hadis. Ini yang kita bimbang. Kebimbangan kita. Jadi ada seorang anak, dia mari tanya tok guru dia, syekh dia, syekh, saya ni anak soleh ke tidak? Tok guru pun tanya je, soleh ke tidak mu ni dengan ayahmu? Tengok berapa kali sehari kamu istighfar, minta ampun, minta maaf kepada Allah Azza wa Jalla untuk bagi pihak ayahmu. Kita kata paling tidaklah, paling kurang kita kata biar ada 5 kali solat kita berdoa. Kata belaka, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunkan dosa aku dan dua ibu bapa. Berat ke ringan? Rabbighfirli wali walidayya. Berat ke ringan? Payah ke mudah? Senang ke susah? Tak ada orang kata payah, tak ada orang kata payah, tak ada, tapi masalahnya, saya bukan tak sayang ke ayah ustaz, terlupa. Kita ni kalau kita lupa kepada ayah kita, maknanya kesayangan kita ke dia tu bermusimnya lah. Musim-musim hari raya kita pergi batu ni, saya ayah ambil gambar tok dalam Facebook.
Oh, anak soleh. Sayang ke ayah. Sekali tu, lepas tu tahun depan pula jumpa batu nisan. Ya. Tak perlu update gambar, tak perlu apa? Rabbighfirli wa li walidayya. Kalau nak panjang lagi, warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu lagi cantik. Kesianlah kepada mak ayah aku sebagaimana dia kesian kepada aku kecil dulu. Allahu akbar. Jadi soalan ini kata di Tuan Syekh kata apa tadi? Mau baik ke tak baik, tengok berapa kategori kamu duduk dengan ayahmu. Berapa banyak istighfar kamu kepada ayah, maka itulah level kita dengan ayah kita. Mari zaman kita hari ni pula, dekat-dekat bulan Ramadan ni, orang dah mula edar borang. Masjid kita ni tak edar kali. Nah, agak-agaknya. Edar borang. Satu kepala berapa ringgit? Untuk diswastakan doa-doa pada bulan Ramadan. Saya tak nak bincang tentang masalah borang-borang ni. Yang saya nak bincangnya dengan kita semua, kita sebagai anak, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai anak, apakah dhamir kita? Apakah perasaan kita? Cukuppah kita swastakan doa untuk ayah kita? Kenapa kita sendiri tidak berdoa? Oh, saya bagi 10 buah masjid, 10 pondok bayar borang, nak suruh ayah masuk dalam syurga. Habis kita sendiri relax, tak baca apa-apa. Tak. Awak sayang ke ayah, kita yang beristighfar, bukan suruh orang lain buat. Orang lain buat sebab kita bayar pitih, sebab kita bagi borang, satu borang berapa ringgit. Kalau tidak, dia tak doa-doa ke ayah kita. Baik. Maka alangkah beruntungnya ibu dan bapa apabila mereka memiliki anak cucu yang soleh dan solehah. Mereka akan berkumpul bersama di syurga yang penuh kenikmatan dan kekal selama-lamanya. Orang yang beriman, tuan-tuan dan puan-puan, dalam Al-Quran Tuhan sebut, orang yang beriman wattaba'athum dzurriyyatuhum. Orang yang beriman dan diikuti iman itu oleh anak cucu dia, alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Allah kata kami kumpulkan balik keluarga dia di akhirat esok. Kita banyaklah berdoa kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami atas dunia, kumpulkan kami di alam syurga nanti ya Rabbal Alamin. Gembira kita. Nah, masuk dalam syurga, anak cucu masuk sekali, ya Rabb. Karena itu anak selalu buat soalan. Soalan ni mudah ya, tapi tuan-tuan tak apa nak jawab. Apa dia? Soalannya, kita semua nak pergi syurga? Semua akan jawab, ya, nak pergi. Soalan yang kedua, nak pergi berapa orang? Tuan-tuan dan puan-puan jawab, nak pergi semua, anak beranak. Mari soalan yang ketiga, celek mata. Waktu nak pergi syurga semua, waktu pergi masjid, waktu pergi dengar kuliah, berapa orang pergi masjid? Jawab sendirilah pula. Betul juga ni. Syurga nak pergi belakang. Waktu pergi solat masjid, kita seorang. Anak-anak duk berguru dengan maha guru masing-masing di rumah. Kita kata la haula wala quwata illa billah. Kena hati-hati tuan-tuan. Baik, begitu juga dalam hadis yang masyhur, apabila seorang itu meninggal dunia, maka akan terputus antaranya kecuali 3 perkara, dan salah satunya adalah doa anak yang saleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasatin." Apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah amalan sendiri, tak boleh buat dah. Macam mana kita sudah mati? Kecuali 3 perkara tak mati. Tulis tuan-tuan, 3 perkara tak mati ni. Yang pertama apa dia? Sedekah jariah. Sedekah jariah maknanya wakaf yang kita buat, yang hasil dia berterusan. Itu makna sedekah jariah. Sedekah jariah ni makna sedekah hasil berterusan. Kita buat rumah wakaf, kita bina bangunan untuk rumah-rumah orang miskin, kita korek gali telaga. Itu dia panggil benda harta sedekah jariah. Maknanya pahala dia tak putus. Lawan dia apa dia? Maksiat jariah. Na'udzubillah. Jangan cari hak tu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang kita tinggal kepada orang. Kita ajar orang solat, ajar orang baca Quran, ajar orang buat baik, ajar orang buat ini yang kedua. Yang ketiga, anak
walad salih yad'ulah, anak yang saleh yang sentiasa berdoa. Hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Muslim. Itu kategori yang pertama, kategori kenapa soalan yang kita jawab tadi, kenapa kita kena ramaikan zuriat, kenapa kita kena jaga anak-anak, sebab melalui jalur anak inilah darjat ibu bapa boleh naik, insya-Allah. Tapi jangan doa anak saja, kita pun kena buat juga. Aku tak apa, aku anak ada 15 lah. Kalau setiap orang Rabi polis setiap hari jadi dia pakai tak minta ampun, jangan. Kita tak tahu anak kita ni, kita tak tahu anak kita apa jadi di masa depan. Sekarang nampak baik-baik, bila kita sudah mati apa yang jadi. Baik para jemaah sekalian, dia panggil bila ada pro ada kontra. Kategori yang kedua, anak sebagai fitnah dalam dunia. Ini kita takut. Anak kita jadi fitnah kepada kita, ujian. Anak selain sebagai perhiasan dan penyejuk mata, juga boleh menjadi fitnah, ujian dan cubaan bagi orang tuanya. Sesungguhnya anak merupakan amanah yang akan menguji kedua orang tuanya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang jadi musuh bagi kamu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Anak jadi musuh pada kita. Kita suruh dia buat baik, dia tak buat baik. Orang suruh pergi masuk universiti, dia pergi lari masuk pusat serenti. Na'udzubillah. Orang masuk universiti, dia pergi pusat serenti. Orang suruh kutip sapah, dia pergi kutip habis. Kalau besi-besi buruk, besi-besi menutup longkar kat kalangan kampung kita. Fitnah. Dan banyak lagi fitnah ni dengan sebab melalui keluarga. Surah ini, ayat ini dalam surah At-Taghabun ayat 14. Firman Allah Ta'ala di atas dengan sangat tegas menunjukkan bahawa anak boleh menjadi fitnah dunia bagi kita. Ibarat permata zamrud yang wajib kita pelihara, tapi kita pergi lepas dia jatuh sana sini. Maka berhati-hatilah. Janganlah kita terlena dan tertipu sehingga kita melanggar perintah Allah dan menodai larangannya. Janganlah sampai anak kita menjadi penyebab turunnya murka dan bencana kemurkaan Allah Ta'ala ke atas ibu bapa. Firman Allah Ta'ala dalam suratul Anfal, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahawa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cubaan, ujian daripada Allah kepada kita, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Surah Al-Anfal. Kerana ini juga ibu bapa boleh menjadi bakhil dan pengecut. Ramai juga orang ni bila mari siapa bak sedekah, bak derma, wakaf, duk mikir nak wakaf hak ni nak bagi anak ni, nak sedekah hak ni untuk anak ni, akhir sekali tak sedekah apa-apa sebab sayang ke anak. Yang kita sedihnya, anak hak dia sayang tu kaya raya dah kawan tunya. Tak boleh lah ustaz kalau kita wakaf hak ni kak. Nah, pada hanya tanah dia comel, orang nak buat surau kat situ. Tak boleh. Anak-anak nak duduk, pada anak dia duduk luar negeri tu, beli banglo besar-besar, tak balik-balik dah kampung ni. Sayang juga nak bagi. Sebab apa? Sebab nak taruhkan anak. Jadi pernah satu hari Nabi SAW dia tengok cucu dia Al-Hasanu dan Al-Husain. Al-Hasan dengan Al-Husain, cucu Nabi, anak Sayyidina Ali, anak Fatimah, berlari mari. Nabi SAW duduk atas mimbar, bila cucu dia mari, dia turun ambil cucu dia. Itu naluri, tak ada masalah. Manakala atuk saya, nenek, opah, atuk ayah saya ke cucu, jangan marah. Itu naluri biasa. Tapi Nabi kata apa? Bila Nabi dakak dua cucu ni, Nabi kata innal walada mabkhalatun majbanatun. Anak ini boleh menjadi seorang itu bakhil dan boleh menyebabkan seorang itu menjadi penakut. Mari kita pergi berjihad, tak boleh. Anak-anak tak ada orang nak jaga. Dia mula dengan anak. Mari kita sedekah, tak boleh. Sebab apa? Sebab nanti anak tak ada harta.
Hadis ini dalam Ibnu Majah. Daripada hadis di atas memperlihatkan bahawa anak boleh menyebabkan ibu bapa menjadi bakhil. Sebagaimana dengan tidak mahu bersedekah kerana ingin mengutamakan anaknya. Anak juga boleh menjadi penyebab orang tuanya ketakutan untuk berdakwah atau berjihad kerana takut sesuatu berlaku sebab sayangkan anak. Aku tak lagi jihad kalau mati anak jadi yatim. Anak kata apa? Dalam realiti, mungkin kerap kita saksikan ada ibu dan ayah yang bekerja membanting tulang, tidak kenal lelah demi anak-anak. Kerja tegak dianya. Nah, kenapa tu? Tak ada nak pergi masjid lah ni. Baru dapat pinjaman. Pinjaman mudah daripada bank mana-mana. Kebetulan bank pula riba. La auzubillah. Sebab apa? Nak meluaskan perniagaan, nak tinggal kepada anak-anak. Awak ingat baik, kalau kita buta duit dengan bank riba, ayah dia mati, dia berperang dengan malaikat dalam kubur, kekayaan awak tinggal kepada orang lain. Buat apa? Apa faedah kita? Na'udzubillah. Mencurahkan segala upayanya semata-mata demi kebahagiaan anak. Dari sini dapat kita fahami betapa anak mampu menggelincirkan orang tua dari jalan kebenaran, melalaikan mereka dari akhirat jika mereka tidak meniatkan segala kerja kerah mereka tersebut untuk mencari redha Allah Azza wa Jalla. Kita akan rugi. Jadi kalau kita buat kerja tak apa, tapi kita niatkan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dalam hadis ni Nabi kata anak jadi bakhil, jadi penakut. Kita masa muda-muda dulu, anak kecil-kecil kita berani. Tapi bila kita sudah tua ni, anak besar-besar tak berani nak tegur. Ni ada makcik-makcik ni, anak mari zairah dia, pakaian tak untuk aurat. Kita kata makcik bagi tahu ada anak, pakaian tak untuk aurat jangan masuk dalam kawasan kita ni. Kawasan pondok lah, kawasan lain tak boleh larang. Dia kata minta maaf lah ustaz, tak boleh tegur dah anak ni. Kalau tegur minta duit tak apa nak bui dah. Anak dia pula bagi amaran, mak sekali lagi tegur saya tak untuk aurat, saya tak balik kampung. Tak balik, tak tegur dah orang tua ni. Penakut kita, jaban nak tegur anak-anak sendiri takut. Kenapa? Anak besar, ada setengah orang ni salah faham. Dia kata ustaz, anak kita kalau dah kahwin, suami dia dah bertanggungjawab. Sedap juga ni hujah dia dah. Anak yang sudah menikah dah, tok laki dia lah tanggungjawab. Apa saya ayah? Lah. Tok laki dia tanggungjawab dari sudut nafkah, dari sudut penjagaan, memang betul. Tapi kita sebagai bapa, sebagai ibu ada tanggungjawab ad-dinun nasihah, tanggungjawab nasihat, tanggungjawab bimbingan mesti kena ada. Kalau kita tegur-tegur kata tak masuk pula bulan ni, anaknya sekali ugut tak pakai tak tegur dah. Mak sekali lagi tegur saya pakai macam ni, saya tak balik. Anak kata apa? Tegur lagi saya apa ni, akaun bulan ni tak berjalan. Kita tengoklah sekali. Kalau dia sanggup nak buat kepada mak dia, ayah dia lagu tu, tengok saya lah. Dunia ni kecil lah, bukannya besar sangat, tapi memang menjadikan kita lemah. Kadang-kadang kita orang baik-baik. Sebab itulah anak kata kita ni kalau kita nak jumpa dengan kawan, jumpa di masjid, jangan cari di pasar malam. Jumpa di pasar malam, ayah cotik piuh atas kepala. Kain sebai atas baru tak dia letak lagi. Pasal balik-balik rumah anak duk tunggu dah nak pergi pasar malam. Bawa kali dengan anak tak untuk aurat. Siapa dia tu? Sengih-sengih suka. Budak-budak zaman lalu ni ustaz. Dia baru sudah dengar kuliah ustaz saat ni baru. Malu mata lah nak jumpa. Penakut kita dengan sebab anak-anak. Na'udzubillah. Sebahagian orang mungkin beranggapan bahawa ibu dan ayah yang beruntung adalah mereka yang berjaya memberikan pendidikan kepada anak mereka sehingga berjaya menjadi seorang yang profesional, yang hebat-hebat, berjawatan tinggi. Kita kata itu satu keuntungan, bukan tak untung. Siapa dia agak anak tak cerdik. Tetapi kita kena ingatlah keuntungan yang besar, keuntungan yang hakiki itu apabila kita boleh pasakkan dalam jiwa anak kita keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, mantapkan iman, biarlah mereka menjadi seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tak syarat. Tidak semestinya orang ni, anak kita semua kena mengaji agama belaka, tak jadi ustaz belaka, tidak. Bahkan orang-orang yang tidak mengaji agama pun lebih warak daripada orang yang mengaji agama. Sekarang ni kadang-kadang orang yang mengaji agama dia panggil
dia pula menjadi penunggang agama, menggunakan hujah-hujah agama untuk menyelesaikan masalah dia. Kita kata jangan. Baiklah para jemaah sekalian, sebagai penutup kepada perbincangan kita ini, kita sentiasalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tajuk kitanya nikmat yang tidak disyukuri. Bila dapat anak, kita tak melaksanakan tugas anak. Ada sebuah buku yang saya terjemah. Buku ni cantik tuan-tuan. Kalau belum ada lagi kena cari. Kalau yang ada dah boleh baca. Di bawah tanggungjawab ibu bapa, dia panggil hak anak-anak. Saya baca tajuk je lah, sebab bunyi dah tu. Hak anak-anak ni tuan-tuan kena ingat. Yang pertama, anak sebelum lahir. Dengar ni, sebelum kita boleh anak, apakah hak anak? Mencari ibu yang baik. Cari mak untuk anak tu hak baik. Baru tak ada lah ustaz, terlepas dah ni. Tak apalah, hak tu biarlah. Yang kedua, hak anak bila dia lahir. Bila anak lahir, yang pertama sekali kita kena istibsyar, gembira dengan kelahiran anak. Allah, budak ni Hawa mari tahu orang baru nak berbulan madu baru ni. Tak boleh lagi tu. Sebab berapa orang berbulan ada 3, mula-mula setahun bulan madu, 2 tahun, dia 3 tahun habis madu dah kita. Tak, mula nyari tok bomo, nyari ubat dah lah. Yang kedua, kita bila anak lahir kita kena azan. Kita kena pilih nama yang baik-baik dan laksanakan akikah anak. Akikah ni bila kita kena buat? Ingat tuan-tuan, saya bercakap di sini ni orang-orang yang semua ada kemampuan. Anak kita ni, iaitulah kita kena akikahkan dia pada hari yang ke-7. Pada hari yang ke-7. Dia kata tuzbahu anhu yaumas sabi'ihi. Hari 7 isytiharkan nama anak, pilih di antara hak anak, pilih nama yang baik-baik. Jangan duk pilih kongsi-kongsi. Ni nama penyanyi, nama pelakon atas dunia ni, mari belakang habis tu. Sekarang ni kalau orang tanya dia, ustaz, isteri saya boleh anak perempuan, minta nama, kita bubuh nama Fatimah. Senyap mata. Tak ada nama lain ke ustaz? Tak setuju tu nama tu. Fatimah ni nama yang Nabi pilih untuk anak dia, anak yang disayangi. Kenapa kita tak nak? Bila kali kita sebut Fatimah, kita rasa Allah, anak Nabi nama Fatimah, biarlah budak ni ju sebagaimana Fatimah. Mari jadi. Tak setuju. Kena cari hok pelik-pelik, hok bunyi macam-macam, punya orang putih sikit dah. Kadang-kadang comel dah anak. Nama apa anak ni? Kalau bunyi kau Arab, Aisyah, lawa. Tapi kalau bunyi kau orang putih, Aisyah berapa tahu, dia nak suruh lidah tu bunyi pelik sikit, nak suruh bunyi orang putih baru kemah. Macam-macam. Sebab tu lah orang zaman dulu, dia buah anak dia ikut tempat dia duduk. Orang Arab dia duduk di pada pasir. Pasal tu anak dia nama Rima, Apahat, Rima. Nama-nama pelik-pelik. Orang kita pula pasal duduk lepok dalam pokok. Pasal tu anak dia nama Bunga, Melo, apa lagi nama. Macam-macam ikut orang lah. Mari pula zaman penyanyi ni pula ikut penyanyi pula. Berapa dah kita tadi? Kena azan, pilih nama yang baik. Akikah ni hari 7, bukan hari raya Cina. Ni pelik sikit ni. Ustaz jemput cukup anak hari 7 cukup anak gigi mana kambing tak ada ikat. Bila nak sembelih? Tunggu anak kelik. Tuan-tuan kena ingat, ini hak baby yang baru lahir. Dia duk tunggu orang balik sana balik sini, tunggu raya Cina, raya India tu berapa? Apa kena mengena anak kita dengan dia orang tu? Tak ada kena mengena. Buat hak dia. Ini hak baby. Hari 7 sembelih. Dia kata tak boleh sembelih, budak ni kuning. Budak tak makan kambing, tak suruh usi. Dia kata pasal apa tak boleh sembelih hari 7? Sebab anak dia kuning duduk hospital. Kata anak mu kalau ada rumah dia tak makan kambing. Hak makan ni pokok kita ni, pokok ustaz. Apa lagi hak tanggungjawab anak-anak. Jadi kita di antara lagi lah, kita kena khitan kalau anak laki-laki, kena curahkan kasih sayang, kena bagi pendidikan yang cantik. Tuan-tuan cari dalam kitab ni. Keindahan Islam ini lengkap, dia punya hak anak-anak ketika dia belum lahir dan selepas lahir. Jadi anak berhenti setakat itu dulu. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mensyukuri nikmat, bukan orang yang kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang. InsyaAllah nikmat anggota, iaitulah nikmat lidah yang ada pada kita, InsyaAllah kita sambung lagi dalam siri yang berikutnya. Agak-agaknya lepas raya dah lah tu deh. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.